عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ruang suasana PKP ini kita dapat juga mengadakan program kerohanian, mudah-mudahan faedah dan manfaatnya Allah kurniakan kepada kita pada pertemuan ini. Terlebih dahulu saya ucapkan yang dihormati yang berusaha pengurusi surau. Saya tak tahu surau apa nama ni, minta maaf sudah tak ingat. Yang dihormati tok guru, tuan-tuan haji, para asatiz dan yang dikasihi sekalian, tuan-tuan hadirin, ikhwan muslimin sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni saya diberi sedikit tajuk berkaitan dengan akidah. Jadi bukanlah pakar pun, cumanya kita kongsi bersama. Apakah akidah? Pegangan yang menjadi pegangan yang selamat dipanggil akidah munjiyah, akidah pegangan yang menyelamatkan kita. Tuan-tuan hadirin kasih Allah, ibu ayah sekalian, bila kita kembali kepada fiqh tentang pernikahan. Saya sebagai makluman sebagai naib kadi kawasan Titi Serong, jadi bab tu saya agak beri perhatian lah sikit. Nah, dalam fiqh pernikahan ataupun fiqh ahwal syakhsiyah ni, antara tanggungjawab tambihun dalam kitab dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Fattani yang bernama kitab Muhimmah, disebut si tambihun antara perkara yang wajib ke atas suami, yang diwajibkan ke atas suami, dipertanggungjawabkan ke atas suami, antaranya pertamanya nafkah. Jadi nafkah ini sehingga kafa, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa isman, katanya cukuplah berdosa mayadhi'u ya'lu, orang yang tak menyempurnakan nafkah. Kalau nak tahu dosa, dia tak bagi nafkah, dah tahu dah memang dia berdosa. Jadi itu satu benda yang ditekankan yang pertama. Kemudian setelah dibahas perkara-perkara yang mesti dan wajib ke atas para suami ni, yang banyak dibahaskan dalam tu, iaitu ditekankan bahawa suami ini mesti menyampaikan ilmu kepada isteri. Wajib ke atas suami mengajar ilmu kepada isteri. Maka antara perkara yang banyak dibahaskan tentang kewajipan suami ke atas isteri, iaitu memberi pelajaran agama. Maka antara perkara yang ditekankan, tuan-tuan hadirin kasih Allah, iaitu maftaradallah, tiada sesuatu yang difardukan Allah lebih difardukan berkaitan dengan tauhid, dengan akidah. Maka ditekankan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Fattani dalam kitab Muhimmah, wajib pertama sekali para suami, pada diri kita semua tuan-tuan, memberi panduan, menyampaikan ilmu kepada isteri ini, iaitu berkaitan dengan akidah, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Penting tu. Maka ini yang akan dituntut oleh Allah esok ni, antara perkara yang menjadi tuntutan kepada oleh Allah ke atas kita tentang akidah. Sebab tu tuan-tuan hadirin kasih Allah, Nabi bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah, ajarlah
ajarlah mautakum, orang yang kena nazak itu la ilaha illallah, diawali dengan kelahiran ada sebut la ilaha illallah, diakhiri juga Nabi suruh dengan la ilaha illallah. Ini penting tuan-tuan hadirin yang kasih Allah. Jadi bila kita kembali kepada hakikat ni tuan-tuan, maka kita kena lihat keyakinan ini perlu diletakkan nombor satu daripada segala kepentingan yang lain. Jadi level dia tak sama, sehingga kan tiada suatu pun yang lebih fardu dari segala yang fardu yang Allah tuntut kecuali iaitu mengesai Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan-tuan hadirin kasih Allah, Nabi pernah bagi satu gambaran berkaitan dengan sebuah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftarakat. Sebuah hadis, ringkasnya di hujung hadis, iftarakat ummati, telah berpecahlah umatku ala salasin wa sab'ina firqatan, kepada 73 firqah. Sebelum itu disebut juga telah berpecahlah Yahudi kepada 72 puak. Kemudian telah pecahlah Yahudi kepada 71 puak, ihda wa sab'ina firqatan. Kemudian wa Nasara telah terpecah kepada isnata wa sab'ina firqatan. Kemudian Nabi sebut tentang umat dia sendiri, salasin wa sab'ina firqatan, akan terpecah kepada 73 puak. Wahidatun hiyal jannah. Nabi kata satu ni dia yang akan masuk ke syurga. Lalu terkejut para sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Lalu Nabi pun sebut, ana fiha wa ashabi, di mana aku padanya dan para sahabat-sahabatku. Jadi tuan-tuan hadirin yang dikasihi Allah, kita keliru. Kita dalam puak mana ni? Yang tu yang takut tu. Takutnya puak yang ke-72 habis. Ya, na'uzubillah. Puak yang ke-71 tak masuk juga ke syurga. Kita bimbang, kita di mana, dan kita tak nak kebimbangan ni berterusan dan kekeliruan ni tidak dicerahkan dan tidak terjawab. Pada malam ni kita cuba suluh tengok di mana kita dalam akidah ini, dalam pegangan ini, di mana kita. Suatu hari setelah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlaku perpecahan umat. Di situ berlaku perpecahan umat, di mana ada yang kembali murtad, ada yang enggan membayar zakat, sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khulafaur Rasulillah terpaksa dalam sepanjang pemerintahannya sibuk memusnahkan, memerangi golongan-golongan ni. Kemudian berlakulah suatu persoalan yang timbul daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ataqtulu muslimina ya Abi Bakrin, engkau membunuh orang Islam kah Abu Bakar? Itu Sayyidina Umar persoal tu. Lalu katanya Sayyidina Abu Bakar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'istu an uqatilan nas hatta yaqul la ilaha illallah wa yuqimus shalah, sampailah mengeluarkan zakat. Jadi tuan-tuan hadirin kasih Allah, ulama secara qat'i melihat hadis ni sebuah hadis yang qat'i, hadis yang jazam, menunjukkan bahawa menunjukkan bahawa mengenal Allah itu di sana. Hadis ni menunjukkan bahawa tuntutan mengenal Allah itu wajib, dan kewajipannya teratas setelah tertib sebut dalam hadis tu, anta syahadu alla ilaha illallah, kemudian barulah semayang, kemudian barulah zakat, puasa, haji, puasa, zakat, zakat, puasa, haji, puasa dulu baru zakat, baru haji. Tertib tu menjadi panduan oleh ulama sebagai nas bahawa mengenal Allah itu suatu kewajipan, dan mengenal Allah itu suatu kefarduan, dan kefarduannya menjadi pertama segala kefarduan yang lain, sehingga timbullah syair ni orang Arab, orang ulama mereka ni, hasil daripada penelitian dia daripada seluruh nas, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama yang wajib ke atas manusia mengenal Allah dengan yakin.
Dah selesai. Maknanya ulama berijtihad bahawa secara ijma'nya perkara yang wajib pertama-tamanya ke atas suami mengajar isterinya, kepada suami dan isteri mengajar anaknya, kepada seseorang mengajar dirinya adalah mengenal Allah dengan pengenalan yang jazim. Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah daripada kitab Matan Sanusi disyarah berkaitan dengan awal wajibin al-insani ma'rifah ilahi bistiqani. Ma'rifah tu apa? Jazimun mutabikun bil haqqi an dalil. Suatu keyakinan yang putus, yang tak bergoyang, yang tak ada syak zanna waham, yang tak ada berbelah bagi. Mutabikun, yang berbetulan dengan yang sebenar dan diiring, dilapik dengan dalil. Maka ulama cuba membahas supaya kita selamat daripada ataupun kita sempurna menjunjung makrifah ini dan selamat daripada berdosa. Maka tuan-tuan hadirin yang dikasihi Allah, bila kita tak laksanakan kefardan solat, kita muafakat berdosa. Begitulah kita kena muafakat bila kita tak mengenal Allah, kita juga berdosa seperti mana kita tak melaksanakan solat. Nak kena faham tu. Malah dosanya dengan dosa yang dosa yang level atas. Inna syirka la zulmun azim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi syai'a. Suatu dosa yang Allah lapik tiada pengampunan baginya. Dosa yang sangat besar tu. Jadi maknanya tuan-tuan hadirin yang dikasihi Allah, bila kita dah faham macam tu, kita harap kita terlepas. Dan kita harap kita pula makrifah seperti golongan yang munjiah tadi ni, yang masuk syurga nun. Yang Nabi kata satu golongan je, 73, satu je. Banyak tu. Hai, kita nak kira, ulama kira tu. Antaranya termasuklah Syiah, Mujassimah, Qadariyah, Jabariyah, Falsafah, Batiniyah. Kalau sebut itu tuan-tuan, Isya sebut tu lah. Sampai Isya kita sebut nama tu je, tak habis dah. Banyak. Termasuklah komunisme, termasuklah sosialisme, termasuklah nasionalisme. Tu asal fikrah-fikrah yang timbul daripada manusia. Kalau kita nak tengok nasionalisme ni, dia terjemah dengan patriotik kan, kebangsaan. Rasa-rasanya dia rosak sampai lagu mana. Tak mana tak kenanya, memang kita bangga dengan Malaysia. Sebagai orang Melayu, kita bangga dengan bumi putera Melayu tak? Tapi dia rosak sampai macam mana? Tak mana akan rosak? Entahlah, tak tahulah. Tengok zaman Atatürk. Zaman Atatürk antaranya idealisme yang dibawa oleh Kamal Atatürk. Atatürk ni bukan nama dia. Dia bapa Turki yang hadkan nama dia Kamal. Jadi kalau kita katalah Mat ni kita katalah Mat ni bapa Malaysia, Mat Malaysia. Ar tu bapa Turki tu. Tuk tu Turki. Jadi dia bapa Turki. Di mana rosak dia? Baik. Kita sedih bila mana baru kita gembira tak? Kita sedih sejarah Hagia Sophia dijadikan muzium. Baru ni ya Erdogan buat kembali masjid dan boleh beriktikaf dalamnya. Kenapa tu? Karena di situ tu fikrah-fikrah nasionalisme tu dan fikrah-fikrah kebaratan tu dimasukkan, maka agama ni diketepikan. Antaranya azan. Dia kerana terlalu nasionalisme, maka di dalam Turki tak layak bahasa lain, maka timbullah agama ditindah dengan nasionalisme. Perasaan kuatnya kebangsaan, bahasa kita mesti didulukan, sehingga kan azan diubah dengan bahasa Turki masa tu. Habis kalau dah azan diubah dengan bahasa Turki, modernisasi ala barat tu masuk pula,
kemudian materialistik sebagai panduan hidup pula, maka dipisahkan agama dengan dunia. Ketika tu maka lengkaplah dengan nasionalisme ni, cukup boleh menjatuhkan Turki dalam kemurtadan, menidakkan syariat dan menolakkan berbagai-bagai perbuatan kelakuan syariat yang diamalkan oleh Islam sebelumnya di zaman Ottomaniyah. Jadi bila kita lihat tuan-tuan hadirin yang dikasihi Allah, semua yang berlaku ni di dalam ni. Jadi kita di firqah mana? Sebab tu tuan-tuan, pada malam ni saya cuba bawa kitab. Saya ni sebenarnya bukanlah penceramah tapi tukang cerita. Tak. Jadi saya buat kitab ni adalah Hasyiah Alamah Sawi ala Tafsir Jalalain. Hasyiah, bukan syarah, hasyiah kepada tafsir Jalalain. Dia matan Jalalain, kemudian diperjelaskan, kemudian diperjelaskan atas penjelasan tu, maknanya dipanggil hasyiah, syarah, hasyiah. Jadi musannif dia digelar sebagai mahsyi, pensyarah, penghasyiah. Baik. Kita nak tengok firman Allah ni diturunkan kepada Nabi. Ayat ni surah Makki. Surah ni surah Makki. Surah dia surah Al-Ikhlas itulah. Surah Ikhlas ni surah antara namanya selain daripada surah Ikhlas, Bariun, surah yang melepaskan seseorang daripada penyekutuan. Jadi sejarah surah ni tuan-tuan didatangi kepada Nabi oleh beberapa orang tokoh-tokoh Arab. Ansib lana ilahaka ya Muhammad, sif lana, sifatkan, nisbahkan kepada kami wahai Muhammad Tuhan engkau. Asbabun nuzul surah inilah yang menjadi yang mengangkat surah sebagai surah muhkamat, ayat muhkamat, surah penentu, memasti bagaimana nak kenal Allah. Bagaimana yang kita nak i'tiqadkan dalam hati nak kenal Allah. Sebab apa tuan-tuan, hal dikasihi Allah? Bila kita balik kepada awal wajib yang kita kenal Allah, maka ulama berijtihad untuk menyelesaikan untuk menetapkan siapakah yang berdosa dalam tidak menjunjung perintah mengenal Allah. Maka semua bersetuju. Perbahasan tu ada pada muqallidun, kepada orang yang muqallidina fil akidah, orang yang hanya mengikut dalam bab percaya. Dia tak sampai selamat. Walaupun akidah itu sebenar, tapi dia hanya mengikut sahaja. Maka bila dia mengikut, di sini ulama bahas. Di sini adanya mukminun asin, mukmin yang berdosa. Maknanya kita belum menjunjung perintah wajib mengenal Allah. Itu kalau yang makrifahkan Allah itu atas landasan sebenar, tak jadi qadariyah, jabariyah apa semua. Itu kalau macam tu. Kalau tersalah di sana, hak kita mengikut yang salah ni tak kira dah, memang berdosa pada awal lagi dah. Baik. Jadi maknanya bila kita ni tadi orang mukallid, siapa dah orang mukallid ni? Siapa dah orang makrifah ni? Pada ahli kalam, orang yang makrifah ni tuan-tuan, orang yang mengenal Allah pada wajib, pada apa yang wajib bersifat dengannya. Yang kedua, mengenal Allah kepada perkara yang mustahil bersifat dengannya oleh Allah. Ketiga, perkara harus yang bersifat dengannya oleh Allah. Ini tiga perkara ni ya tuan-tuan, yang kata kita tadi diwajibkan makrifatullah ni. Pada ahli kalam, kita kena mengetahui sungguh-sungguh dan kita kena beritahu sungguh-sungguh. Dan kita kena tanamkan dalam hati sehingga dijazamkan sungguh-sungguh dalam setiap hati kita ni, apa yang mesti bersifat dengannya oleh Allah, apa yang tidak bersifat dengannya oleh Allah, apa harus bersifat dengannya oleh Allah. Kalau tak, kita keliru lah. Macam mana nak mengaji ni sampai tak berdosa. Tu dia, kita pun tak tahu cerita lah sekali. Supaya kita buka tanah, tak tahu tanah kita kat mana. Akhirnya kita berlebih-lebih dan kita jadi membuang masa. Sedangkan tuntutan kita ni suruh beramal. Hak orang awam ni kita dituntut beramal, bukan lebih-lebih. Jadi kalau kita lebih atas wadah akidah yang sama, ini jadi bawa penyimpangan yang berbagai-bagai. Sebab tu ada satu kajian tuan-tuan,
Saya ni nak beri cepat cakap pun berasa, nak bagi lambat pun berasa, tengok jam macam nak azan isyarah. Belum kita. Dah. Ada satu kajian tuan-tuan, 30-40 tahun dulu. Mengapa, kenapa tak wujud pun madrasah yang ada di Malaysia ni, kecuali pondok-pondok madrasah yang mengajar ilmiah. Nak bandingkan sekarang ni tumbuhnya pusat-pusat tahfiz. Kenapa wujudnya perbezaan dengan sekarang ni? Pondok pula yang tak tumbuh, yang tumbuhnya pusat tahfiz saja. Dulu tak wujud pondok tahfiz tu. Yang wujudnya pondok-pondok madrasah yang mengajar apa? Yang mengajar madah tauhid, madah tasawuf. Dah, kita ngaji dulu kan. Kalau kita pergi surau tu mengajar apa ni, subjek tauhid, subjek apa dia, tasawuf, subjek fiqh. Kalau lebih lagi lughatul arabiyah, nahwu, sarah, apa semua. Dah. Kalau tumbuh yang madrasah akan mengajar macam tu. Hari ni susah nak cari. Sebab apa? Suatu kajian ulama ni dikenai apa yang wajib atas diri dia, menyampaikan apa yang hak sunat atas diri dia menyampaikan. Maka wajib menyampaikan kepada umat ni perkara yang membawa kepada macam mana nak menjunjung Islam. Maka rujuk kepada fiqh Islami. Kemudian bagaimana nak menyelesaikan hati umat Islam tentang akidah, maka dia ajak kitab Usuluddin. Maka kemudian dibawa pula macam mana nak memberi seseorang itu kejayaan di dunia dan di akhirat dengan keikhlasan, dengan sabarnya, dengan redanya, maka tasawuf. Bila kita nampak macam tu, dulunya Tok Guru ni dia buka madrasah tu kerana nak menyelesaikan amanah yang terbeban atas bahu dia menyampaikan. Maka selesailah hidup dia apabila dia buka sebuah sekolah, dia mengajar fiqh, tasawuf, usul. Kalau dia pakar nahwu, ada terkenal dengan ilmu alat nahwu. Kalau pakar mantik, dia mengajar mantik. Hakikatnya fiqh, tasawuf dan usul itu menjadi teras setiap madrasah yang wujud 50 tahun dulu. Sebab tu kalau kita tengok Tok Lebay dulu, kalau balik pada pondok, tolak tak tumbang. Tak begitu. Bab hukum dah faqih sungguh. Tak begitu. Usuluddin dia hadam sungguh. Walaupun bagi kita Arab baca tak rupa nak lepas tak. Tapi di situ dia lengkap. Dia sungguh-sungguh menguasai. Baik. Hari ini tidak macam tu. Maka di sinilah kajian menyebut ulama dulu telah menyelesaikan tugas mereka pada menyampaikan agama untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafal Quran wajib tidak? Yang wajibnya Fatihah tu pasal nak sembahyang. Kalau gitu tak, hafal Quran bukan wajib. Yang wajibnya fiqh, usul, tasawuf. Yang hari ini umat jadi keliru dengan seluruh pemikiran yang datang hari ini kerana fiqh dan tasawuf dan usul ni dah tak kukuh lagi. Baik tuan-tuan hadirin yang dikasihi Allah. Kita balik kepada akidah tadi. Bila kita balik pada akidah tadi, maka yang dikatakan awam ni tadi, setelah dia mengetahui apa yang wajib bersifat dengannya, apa yang tidak bersifat dengannya, mustahil bersifat dengannya oleh Allah, apa yang harus, dan dia muqallid yang asi kalau tidak mampu mendatangkan dalil. Kut mana pun dia balik kepada al-jazmun mutabiqatun bil haqqin an dalil. Mestilah suatu keyakinan yang dalam hati. Dia kata ulama, makrifah tu kan suatu yang awal wajib. Bila dia selesai menyelesaikan tugasan makrifah tu, bila dia jazam dalam hati dia sungguh-sungguh, ni tolak tak kebah ni, kok mana pun hidupku matiku, tapi adakah berbetulan dengan sebenar? Okey, betul seperti mana Quran sebut, tetapi ada dalil ke tidak? Tak ada lah pula, ikut-ikut je lah. Ketika tu mukminun asin dibahas pula oleh ulama. Orang awam, kita awam ni bukanlah ada masa nak mengkaji. Kita ni tidak ramai. Orang awam ni orang ramai. Kalau dalam Malaysia ni mufti seorang, yang ramai kita kan, kita ni orang awam, mufti bukan orang awam. Kita ni orang ramai, mufti tak ramai. Macam itulah maksud orang awam tu. Kebanyakan orang mana ada masa nak mengaji, tidak? Habis sungguh pun dia tak ada masa nak mengaji. Cukuplah paras tu akidah dia disebut,
dan selebihnya dia terus beramal dan beramal dan beramal. Baik. Jadi bila disebut begitu, maka kita jelaslah setakat mana kita nak ngajar akidah ni. Setelah kita yakini Allah itu bersifat sekian-sekian, wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadisi, qiyamu ta'ala bi nafsihi, kemudian kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Setelah kita yakin perkara yang wajib bersifat dengannya oleh Allah tersebut, dan datangkan nas, dalil. Dalil ni bukan semestinya nas Quran hadis, cukuplah secara mujmal. Kita tengok langit, kita nampak apa? Nampak matahari lah. Sebenarnya bagi orang yang mengkaji cakrawala, di sana ada undang-undang dia, dipanggil buruj. Ada pergerakan langit, bulan, bintang, matahari, ada burujnya, ada buruj ni. Maka di sana tu bagi orang ahli falak cukup berguna nak mengira waktu, masa sebagainya, sehingga dapat tahu 100 tahun lagi pukul berapa, hari apa berlakunya gerhana matahari, sehingga dapat boleh menetapkan waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tak kegunaan buruj di langit tu, sehingga dapat boleh tahu arah utara, timur, utara, selatan, timur dan barat. Di langit tu kegunaan dia. Hai, selengkap dan sesempurna begitu kewujudan alam ni, takkanlah tak terdetik pada akal yang waras ni. Fiha wujudul wajibal wujud, padanya alam ni menunjukkan ada yang wajibal wujud. Tauhid tu tuan-tuan, itu tu kuat tu sebagai dalil mujmal kepada kita. Orang awam ni dapat lepas daripada tanggungan wajib makrifah pada ahli kalam. Ingat tu, pada makrifah mengenal Allah pada ahli kalam. Baik. Ustaz cakap wujud, qidam, baqa. Yang ni suka fenomena dia hari ni, orang suka bahas. Zaman Nabi adakah wujud, qidam, baqa, kaunu mutakaliman tu? Orang suka petikai. Kalau itulah mesti diimani bahawa Allah bersifat dengannya. Masalah sekarang persoalannya, ada tidak dari zaman Nabi ilmu wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis tu? Jawapannya senang. Adakah tidak larangan Nabi kepada mengatakan Allah itu wajibal wujud, Allah itu qidam, baqa? Ada tak larangan? Tidak ada. Ada tak nas bahawa menunjukkan Allah itu bersifat qidam? Ada pula. Wal awwalu, adakah tidak nas menunjukkan bahawa Allah itu bersifat baqa? Ada. Wal akhiru, adakah nas Allah Taala itu bersifat wahdanian? Ada. Sama ada, basar ada, habis. Tak ada masalah. Jadi sanggahan spontan macam tu kita kena ada pendirian. Kalau tak, kita pun sungguh juga aku ni fikir benda apa ni, tak kena. Jadi kita jangan terikut apa ni fenomena hari ni yang suka menyanggah para ulama setelah hak tu dah jadi satu modul mengukuhkan akidah umat Muhammad ni. Ingat kata Nabi, firqatan wa ana fiha wa ashabi, aku padanya dan para sahabatku. Baik, pada malam ni kita tengok di mana wujudnya qidam, baqa, mukhalafah itu sebenarnya berdasarkan surah Al-Ikhlas ni. Berdasarkan surah Al-Ikhlas ni telah pun jelas. Ayat pertama, qul huwallahu ahad. Setelah Nabi ditanya, tuan-tuan, sif lana ilahaka, sifatkan kepada kami Tuhan engkau. Maka terus Nabi kata qul huwallahu ahad. Ini sebagai panduan muhkamat, jelas, tanpa ada sebarang keraguan. Di sana terhimpun sifat 20. Qul huwallahu ahad tu kalau kita bahas, terhimpun sifat 20 di situ. Secara ma'ani dia, makna tak lafzi, secara faham dia macam tu. Baik. Bila disebut qul huwallahu ahad, maka di sana menafikan syirkun, menafikan syirkun wa masilun, menafikan penyungutuan dan seumpama. Qul huwallahu ahad ni menafikan penyungutuan dan berbilang-bilang. Menafikan penyungutuan dan berbilang-bilang. Dalam sifat 20 sifat apa tu? Sifat wahdaniat kan? Sebab tu tuan-tuan, bila kita sebut wahdaniat, dia merebak semua dah. Maksud merebak semua tu bila kita kata Allah itu wujud, wahdaniat wujudnya. Allah itu kudrat, wahdaniat kudratnya. Allah itu iradat, wahdaniat iradatnya. Allah itu sama, wahdaniat sama. Sampailah yang hujung tu Allah itu kalam, wahdaniat kalam dia. Bukan kata sifat kalam tu berpisah dengan wahdaniat tu. Bukan macam tu.
Ustaz, kenapa nak masuk lagu tu? Supaya kita ni tadi muqallidun, orang yang ikut tetapi tahqiq ikut tu, dan ada panduan jelas tentang apakah perkara wajib bersifat dengannya oleh Allah. Harap-harap takat tu kemuncak kah? Tak kemuncak tuan-tuan lah. Sagi kita akan dibahas oleh tasawuf yang juga menjadi fardu ain ke atas kita mengetahui. Maka pengenalan kita ni tadi kalau tak turun sampai ke hati, mendatangkan segala sifat mazmumah, masih lagi diragui ni. Sebab tu sifat ikhlas, sifat tawaddu', sifat sabar, sifat tawakal, benih dia di mana kita kenal Allah. Kadang kalau orang tu dapat sabar, dapat ikhlas, dapat redha daripada mengenal Allah, maka dia seorang yang secara tak langsung berakidah dan berakhlak tasawuf, dan dia selamat dah. Makna dia telah sempurna dah mengetahui ilmu tasawuf dan beramal dengan tasawuf. Dia telah beramal pun dengan tasawuf. Kita ikhlas tapi dengan Tuhan kita tak berhubung. Kita bertawakal tapi dengan Tuhan tak berhubung. Berhubung kah? Berhubung ke tak berhubung tak tahu. Tapi tawakal yang keluar tu pasal beban lah. Tak ada fikir dah habis dah. Aku tawakal je lah. Tangan dah lepas lagu tu. Jalan dah untuk kaki. Tawakal apa lagu tu? Tawakal ni dia bergantung hati dengan Allah. Sabar tu tadi dia menahan diri kerana kenal Allah. Kenal apa? Kenal ketetapan Allah tu tadi semuanya telah sempurna dan telah berlaku sebelum asbab itu terjadi. Keburukan dan kebaikan yang berlaku kat kita ni dah berlaku sejak azali lagi tak? Tidak. Sebelum lahir lagi, sebelum asbab tu ada lagi. Jadi setiap yang berlaku bukan kerana mutlak semua tu, tapi ditajalikan, dinyatakan takdir yang dahulunya itu dinyatakan dengan asbab yang sekarang ni. Sebab tu kita tengok apa yang berlaku dan kita terhijab dengan makhluk, kita terhijab dengan asbab. Tasawuf membahas di sini. Sebab tu kita tasawuf bukan sahaja nak cerita tentang akhlak, bukan sahaja nak cerita tentang hati, tapi bagaimana hakikatnya kita berhubungan hati kita dengan Tuhan tadi ni. Maka fiqh tu tadi sebagai suatu kenyataan yang sempurna pada perbuatannya. Sebab tu orang yang duk pergi semayang, balik semayang, pergi semayang, balik semayang, disaksikan bahawa dia seorang yang beriman. Maksudnya, orang yang tak tinggal perkara yang disuruh secara zahir ni, orang yang kuat meninggalkan perkara dilarang secara zahir ni, menunjukkan iman dan meningkat. Hubungan dengan Allah tu kuat. Macam tu. Nak relate supaya kita ni solid dengan Allah, usuluddin tadi mau betul-betul menghadap Allah, kemudian terhidu oleh perasaan hati ni. Kemuncaknya sampailah satu keadaan disebut oleh orang tasawuf mengenal Allah itu apa? Mengenal Allah itu apa? Kata ma'rifatun huwa tahqiqul ilmi bi ma'rifat tahqiqul ilmi bi wahdaniyatillah hatta nisyan ghairullah ladaihi. Apa itu makrifah bagi ahli sufi? Iaitu terlalu teguhnya pengetahuan kamu sehingga terkesan dalam hati jiwa kamu, sehinggalah kemuncaknya kamu tidak memandang selain Allah dan kamu lupa wujud dirimu di hadapan nyatanya wujud, nyatanya ada Allah, kudrat Allah, iradat Allah, ilmu Allah, sama Allah, basar Allah. Itu tasawuf tu. Salah lagu tu lah saya nak buat sampai lagu mana ha? Ini yang proses mujahadah dan riadah. Katanya Hikam Ibn Atta'illah, idfin wujuduka fi ardil khumul. Tanamkan wujudmu dalam bumi yang tak diketahui orang. Macam mana ha? Kalau Nabi kata bagi sedekah sehingga kanan bagi kiri tak tahu kan. Jangan lihat kebaikan yang kita buat, tapi lihat rahmat Allah. Macam tu. Jangan lihat kerana makhluk, tapi lihat kerana Allah. Macam tu. Sehinggalah kita tanam kedirian ni. Kedirian ni maknanya kerana aku, kerana saya, sebab saya, kerana aku, kerana saya semua. Maka semuanya sebab dan hakikatnya adalah iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini relate dengan tasawuf ni. Baik. Jadi kita nak relate tasawuf, saya kita nak pergi usuluddin, saya kita pergi sana, hak kita baca tak boleh baca. Jadi kita dengar je apa qul huwallah bagi tahu ni. Baik. Qul huwallahu ahad.
Baik. Bila sebut qul huwallahu ahad, sebenarnya kisah dia kata su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasailahu Quraisyun au ahbarul Yahudi au Nasara. Dibahaskan kitab ni, ditanya Rasulullah, qul huwallah tu terjemahan dia, kata olehmu wahai Muhammad, Allah itu esa. Timbul kata ni, yakni timbul kata ni, yakni nak menjawab daripada persoalan, iaitu sebahagian mengatakan pembesar-pembesar Quraisy, sebahagian mengatakan ulama-ulama Yahudi, sebahagian mengatakan bahawa soalan ini timbul daripada beberapa orang Nasara. Tanya kepada Nabi, ansif lana, soal apa? Soal tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik, lalu Nabi kata Allahu ahad. Lalu Nabi kata Allahu ahad. Dia pun tak faham lagi tu. Allahu ahad tu macam mana? Sebab tu dia tak bawa wow, kata ulama. Dia tak kata macam ni, qul huwallahu ahad wallahu samad. Dia tak bawa wow di tengah tu, dia tak ataf. Maksudnya Nabi bukan disuruh jawab, katakan oleh Muhammad, bukan jawab Allahu ahad daripada soalan siapa Tuhan kamu, dan Allah itu as-samad. Apa dia tu? Sebenarnya bila tak ada wow, ulama kata ahad tu diterjemah dengan ayat selepasnya, Allahu samad. Bila sebut Allahu samad, maka semua ni tadi yahtaju ilaihi, ya'ulu ilaihi, semua berkehendak, berhajat, kerana Allah. Yang kata Allahu ahad tu tadi, siapa Tuhan kamu wahai Muhammad, sifatnya esa. Maka apakah hakikat sifat esa tu? Macam mana nak faham sifat esa tu? Seluruhnya kerana dia. Jadi bila seluruhnya kerana dia, ternapilah Allah Ta'ala tu di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Sebab Allah ada tak berkehendak kepada sesuatu, tetapi sebaliknya sesuatu berkehendak kepada Allah. Maka Allahu samad tu menjawab, menafikan seluruh sangkaan akal yang sesat. Allah di atas, Allah di bawah, atau Allah di sisi sesuatu, Allah di belah depan sesuatu, Allah di dalam sesuatu. Menafikan hakikat Allah menyentuh dengan jawapan Allahu samad. Jadi bila sebut macam tu, terkejut, satu sentuhan yang sangat terkejut. Tapi hidayah tak datang kepada ahbar Yahudi, ahbar pembesar Quraisy ni. Baik. Jadi bila kita faham dalam sifat 20 ni, apa yang menafikan Tuhan, tentang apa yang ada di dalam as-samad, tentang menafikan Tuhan berkehendak berkerana sesuatu, itulah kidam baqa mukhalafah tu. Itulah sifat salbiyah tu. Faham tak? Itulah sifat salbiyah tu. Menafi dan menyucikan Tuhan daripada sesuatu kekurangan, daripada apa kerana. Sebab tu kalau kita mengaji usuluddin, tuan-tuan, ada Allah tu tak dikerana dengan satu kerana. Kita suka fikir apabila sanggah orang lagi kita jadi terletak. Tu tak dikerana kerana tu hadis Melayu, mana hadis Nabi je. Tak lah gitu dah. Orang suka sanggah macam tu. Tak. Orang yang macam tu dia kenal lembu, tapi dia tak tahu lembu tu untuk apa. Macam tu je. Dia tak hadam sungguh. Dia tak tahu halal ke. Dia tahu nas, tapi madlul yang dia dapat tu diaragui. Quran keluar kok mulut dia, hadis keluar kok mulut dia. Dia mencari nas, mencari hadis, seolah-olahnya dia tu tadi faham sungguh murad nas Quran dan hadis tu. Akhirnya dia terjebak dalam penipuan ilmu dia sendiri, tersesat dengan ilmu sendiri. Mengesai Allah tak ada juga, panduan tak ada, ulama bagi tak pakai, tapi suka duk bahas mai kok mana. Hak yang ni kita letak tepi. Kita jangan berjangkit penyakit yang tak kena tempat tadi. Baik. Jadi kita balik. Sebab tu ulama kata ada Allah ni tak dikerana dengan suatu kerana. Bila ada Allah tak dikerana dengan satu kerana, jawapan dia terkandung dalam Allah samad. Sungguhkah macam tu? Sungguh? Baik. Sebab tu bila kita nak bahas secara akli ni tuan-tuan, jadi panjang. Dalam Quran dia kata laukana fihi ma alihatan la fasadata. Jika kamu sangka yang mengadakan langit bumi ini ada dua Tuhan, bukan sahaja langit bumi ini tak ada, malah langit bumi ini pun takkan jadi. Sebab dia bukan masalah tentang langit bumi tu, dia masalah tentang punca yang boleh mengadakan langit bumi itu sendiri pun diragui berkuasa atau tidak kerana tak asa.
Kami dengar tapi kami tak faham. Cuba hurai sikit, pukul 9 baru habis tuan-tuan. Dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi macam tu. Jadi nak ceritanya, dalam kita mengimani akan Allah sebagai Tuhan kita, di dalam kita berbimbang hati dengan hadis Nabi tadi yang kata hanya satu firqah sahiyal jannah, maka kita dah rasa lega dah, kita beriman kepada Allah tu tadi, menepati Quran, menepati surah Qul huwallahu ahad. Lega tak? Cuma kita kena prepare supaya jangan jadi taklid yang tidak berdalil. Kerana ulama muafakat berdosa. Tetapi khilaf, sebahagiannya dia tadi kafir. Yang ni kita bimbang ni, sebagai ulama yang mutasyaddidin, bila dia tadi tak menyelami akan nak dalil dalam hidup dia, sepanjang hidup dia, ketika menjunjung perintah mengenai Allah tu, dia tak mau cari dalil langsung. Biarlah, cukuplah aku kata Allah sebagai Tuhan aku, dan memang mak pak aku pun kata Allah Tuhan, tapi tak mau cari dalil yang mengheningkan hati dia sungguh-sungguh dengan i'tiqad pegangan hati dia. Maka ketika tu dia berdosa. Sebahagian ulama kata boleh jadi dia kafir juga. Boleh, sebagai ulama ni, ulama yang mutasyaddidin. Tuan-tuan, jadi bila kita renunglah, selama kita hidup, entah lusa ataupun minggu depan kita akan mati, kita bersedia atau tidak tentang sempurnanya menjunjung perintah pada mengenal Allah ni? Sempurna atau tidak? Sedangkan perkara ini telah pun jelas kepada kita, bukan suatu yang furu'i, bukan ilmu yang kifayah, tapi suatu yang aini, yang fardu atas kita. Maka bila kita faham macam tu, kita cuba buat satu perubahan, kembali tengok apa yang sebenarnya tentang melepaskan kita daripada wajib menunaikan mengenal Allah tu, kewajipan mengenal Allah tu. Kita kena beri perhatian di situ. Baik, seterusnya, bila sebut seterusnya, dia kata qul huwallahu Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Bila lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad, maka menafikan penyengutuan. Tadi menafikan penyengutuan dan berbilang-bilang. Kemudian bila sebut Allahu samad, menzahirkan, menafikan dia berkehendak kepada apa pun. Lam yalid, dan dia tidak kerana, dan dia tidak beranak. Maka ini menafikan akidah Yahudi, akidah Nasara, dan sebahagiannya berakidah malaikat tu anak perempuan Allah lah, Uzair tu anak laki Allah lah, Isa tu. Bila sebut lam yalid, ketika tu orang Yahudi, orang Nasara pun faham Tuhan yang Muhammad aku ni, Tuhan yang Muhammad sembah ni berbeza dengan mereka. Dan kita yakin tak macam tu? Maka kita yakin. Baik. Jadi zat Allah ni tadi dia asal. Bila asal, ulama sebut apa? Menafikan kam, mufasil, muttasil. Menolak, menyucikan Tuhan daripada kam, mufasil dan muttasil. Apa kam, mufasil, muttasil ni? Kam ni berbilang-bilang, muttasil yang berhubung. Kam ni yang berbilang-bilang, mufasil yang bercerai. Baik. Jadi bukanlah Allah Ta'ala tadi bersentuh dengan kita, ataupun diri Allah tu terjelma jadi kita. Tidak macam tu. Tak akan mungkin macam tu. Allah ni tadi As-Samad. Kemudian lam yalid. Dia tak boleh macam kita, darah daging kita, anak kita tu kan. Tak, kalau nak tahu cek DNA lah. Kalau macam tu, di kita ni, kalau kita cek DNA, jumpa tak DNA Allah kat sini? Tak ada. Dia tak berhubung langsung dengan kita ni. Habis kita ni bagaimana kita ni? Kita ni di hadapan Allah yang Maha Ada, tak ada. Macam tu hukum dia. Kita di hadapan Allah yang Maha Berkuasa, kita tak berkuasa. Jadi SOP dia dah bunyi kan? Jadi benda ni tuan-tuan, sebab tu saya heran tu SOP dia pergi ceramah pula kan. Baca kitab bolehlah kita full stop dekat bahano. Naknya SOP tak boleh baca ceramah. Dia susah nak agak nak cakap tu. Jadi setidak-tidaknya ada faedah dia, ada panduan kepada tuan-tuan.
Pertama sekali saya buat satu ringkasan. Yang pertama sekali yang kita nak jawab, apakah perkara yang wajib atas diriku sebagai suami, sebagai insan, sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah tadi, mengenal dia diri ni, mengenal dia, ajak kepada isteri kita, ajak kepada anak kita dengan i'tikad yang jazimun mutabiqun bil haq an dalil. Kalau tak, kita tak selesai perkara tu, kita berdepan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertanggungjawabkan. Jadi na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas dan waktu yang suntuk ni sangat bermanfaat pada hati kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Putu doa ringkas lah tu, SOP tu. Gitu.